filem yang dilakonkan oleh Hit Girl. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Abang Beruang dalam ulasan Abang Beruang. Jadi untuk hari ni Abang Beruang nak ulas filem yang ketiga ditonton tahun 2021, which is tajuk dia, kalau anda tengok dia banyak belakang, sebab Abang Beruang dalam perjalanan untuk kembali ke rumah di Johor. Okey, jadi filem yang kita nak ulas hari ni adalah bertajuk Shadow in the Cloud. Menarik filem ni. Jadi macam yang Abang Beruang cakap awal-awal tadi, filem ni dilakonkan oleh Chloe Grace Moretz, Hit Girl. Hit Girl daripada Kick-Ass. Sebab Abang Beruang kenal dia daripada Hit Girl, sebab watak Hit Girl. Jadi tu sebut Hit Girl tu. Okey, jadi dalam cerita ni si Chloe ni tadi, watak utama ni, dia memang watak utama lah. Cerita ni kita pergi kepada sinopsis ringkas lah. Cerita ni mengesahkan macam mana dia berlatar belakangkan World War II di mana dia membawa satu si Chloe ni, dia bawa satu package rahsia, orang kata satu bag yang orang kata confidential tau. Macam siap ada surat apa semua. Dan dia tiba-tiba orang kata dia kena naik kapal, orang kata kapal terbang yang squad dia semua perempuan, semuanya lelaki. Jadi tiba-tiba dia perempuan seorang kan. Jadi benda tu macam question, tapi sebabkan maksudnya kru kapal yang lain mempersoalkan kenapa tiba-tiba ada Mina ni, macam memperkecil-kecilkan dia jugalah macam tu kan. Sebab masa tu diorang kebanyakannya adalah lelaki. Dan dia bawa surat tu, dia beritahu okey ni arahan orang atasan, semua macam diorang terpaksa lah juga kan. Jadi dari kat atas tu dia diberikan tugas untuk jaga, dia disuruh untuk duduk dekat bahagian bawah yang tembak-tembak. Siapa biasa tengok cerita Star Wars kan, ada macam ruang untuk tembak-tembak. Jadi dia duduk kat bawah tu tau, kapal terbang ada bawah tu. Jadi dia duduk kat situ. Jadi okey, kenapa saya mention yang bawah ni? Jadi sepanjang dia kena duduk kat situ, tiba-tiba dia ada situasi yang macam kalau anda pernah tengok Twilight Zone, yang ada tiba-tiba dekat, orang kata dekat banyak tiba-tiba kan dekat sayap kapal terbang tu dia nampak ada binatang kan. Dalam cerita ni dia sebut macam Gremlins. Sebab Gremlins rasanya filem yang orang kata ada filem Gremlins kan, makhluk-makhluk macam tu. Jadi dia nampak bila dia cerita, dia kata ada benda ni kan, dia nampak kan daripada dia punya tingkap tu kan. Tu dia orang macam tak percaya. Jadi dia ni duduk kat bawah tu, seorang-seorang kat tempat kokpit tembak tu. Jadi dia hanya berhubung dengan radio. Dan situasi dia dekat dalam tempat tu, dia macam orang kata cerita ni buat one man show punya style lah. Kalau anda pernah tengok cerita Buried, cerita apa kan, orang yang satu watak duduk kat situ aja, kemudian dia cuba selesaikan masalah dia, ada banyak konflik. Antaranya adalah first tadi dia diperkecilkan dan disuruh oleh kru dia dan kapten tadi duduk situ. Kemudian tiba-tiba ada binatang tu tadi kan, dia macam kelawar apa semua, tapi dia panggil Gremlins. Ada makhluk tu dekat kapal terbang, dia tengah terbang ni. And then bila dia cakap, orang tu tak percaya pula. And then dia nak buka, dia punya tempat tu nak buka, keluar pun tak boleh buka. Dia macam ada konflik. And then dalam pada yang sama, orang kru dan kapten mempertikaikan dia punya valid, kenapa, macam mana dia boleh ada kat situ kan. Adakah sah ke, surat yang dia bawa tu betul ke, dia ni siapa. Jadi ada question yang macam tu. Dan yang menariknya dia buat macam tu kan. Dia buat dia je watak dan cakap dengan radio saja. Lepas tu ada, tapi dia bantu jugalah dengan visual yang membayangkan apa yang orang kat atas tengah respon, macam ada berlaku sesuatu. Jadi ada juga visual daripada bayangan dia tontonkan kat kita. Tapi cerita tu tidak begitu sajalah. Orang kata tidaklah hanya pada dia dekat bawah tu seorang-seorang saja. Lepas tu dia berkembang lagi, pergi ke seterusnya, dan akhirnya dia jadi watak yang orang kata redeem balik. Dan ada banyak lagi huraian orang kata rungkaian yang berlaku dalam cerita tu. Tapi itulah cakap, sebab saya sebenarnya seboleh-bolehnya tak nak bagi sinopsis dan reveal banyak benda. Yang mudahnya adalah dia ada macam mission, kena bawa satu bag ni yang rahsia, confidential. Kemudian dia di question oleh kru kapal tadi tu, dalam kapal terbang tu. Kemudian ada juga isu-isu tentang wanita,
pada waktu tu dipersoalkan. Dan akhirnya cerita ni redeem balik dengan tunjukkan yang dia berjaya lah, orang kata tunjukkan kehebatan dia kan, sebagai watak. Memang sesuai lah dia jadi watak yang orang kata watak utama untuk cerita ni. Jadi apa yang saya suka untuk recommend kat anda cerita ni, panjang lah nak explain kan, dah 5 minit untuk explain cerita ni je. Okay, saya suka lah cerita ni. Kesimpulannya saya suka cerita ni untuk orang yang, sebab apa saya mention cerita one man show tadi tu, maksudnya untuk orang yang suka cerita yang macam sebelum-sebelum ni kan, ada cerita yang dia terperangkap kat satu tempat, dia seorang-seorang. Jadi cerita ni ada buat benda tu. Dan kalau anda suka macam tu, saya syorkan untuk anda tonton. Saya suka elemen tu. Kemudian, dan saya suka juga macam mana dia daripada konflik atau masalah yang berlaku tadi tu, dia bawa kepada benda lain lagi. Kemudian ada juga pertikaian persoalan tentang dia tadi, misteri tentang dia tadi. Kemudian apa lagi rahsia-rahsianya yang dia ada. Jadi benda tu dibuat dengan menarik, walaupun orang kata watak tak banyak, pelakon tak banyak, tetapi situasi dan cara cerita dia dibawa tu dengan cantik lah. Cerita ni pun tak lama, dalam 1 jam 30 minit macam tu lah, 1 jam setengah. Tapi kita puas lah tengok daripada awal sampai akhir. Cara dia buat tu, kemudian dengan orang kata audio apa orang kata soundtrack dia. Dia punya music background dia semua membantu lah. Dan kalau anda minat filem orang kata di zaman perang, orang kata perang World War macam tu, sebab dia ada juga babak dog fight, which is dia tembak, orang kata dia orang kan kena kejar dengan Jepun, apa kapal terbang Jepun apa semua tu lah. Ada juga dog fight dekat udara apa semua tu. Jadi tapi jangan mengharapkan dia banyak action yang itu. Orang kata dia ada action tapi bukan yang itu semata-mata. Jadi kalau anda minat cerita macam tu, sesuai lah untuk anda tu bergerak-gerak pula benda ni. Sesuai lah untuk anda tonton Shadow in the Dark. Jadi itu saja untuk ulasan hari ni. Dan saya suka lah orang kata mesej, orang kata apa benda yang nak disampaikan tentang dia perkecilkan perempuan tadi kan. Kemudian kat hujung pun dia ada tunjuk tribute tentang pasukan, orang kata pasukan tentera yang bawa pesawat kapal terbang perempuan ni lah, apa semua lah. Boleh tengok lah macam tu lah. Dan anda boleh google lah tentang berkenaan tentang tu lah, kalau anda berminat kan. Jadi saya suka, pelakon dia pun best, dan cerita dia pun mantap. Dia bawa plot dia bawa ke hujung tu semua nice, dan cukup padat lah. Mungkin nak cakap tentang kekurangan, saya pun tak pasti sebab saya enjoy menonton sampai habis. Jadi mungkin anda boleh tengok lah cerita ni kalau anda minat dengan pelakon utama tadi tu. Kalau anda minat dengan cerita berlatarkan perang, tapi dia kat satu tempat je dekat one spot aja. Dan kemudian kalau anda minat dengan cerita pasal satu orang je tadi tu, macam saya cakap tadi, saya pun tak tahu apa istilah dia, tapi yang tu lah one man show tadi tu. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum. Dan kalau anda belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ulasan Abang Beruang. Dan kalau anda subscribe, terima kasih. Boleh tengok review-review yang lain. Ini adalah kata tontonan hari ketiga 2021. Jadi baru ada 3 review lah untuk tahun ni. Semoga istiqamah lah untuk review-review filem-filem yang lain juga untuk tonton setiap hari. Jadi kalau ada komen, boleh komen, boleh share, like, subscribe dan share. Komen kalau anda dah tengok. Dan itu saja untuk hari ni ulasan Abang Beruang, ulasan filem Abang Beruang, Shadow in the Cloud. Bye bye.